Boleh nampak? Okey. Assignment 3 ni memang memberikan panik lah kepada semua orang. Saya sebenarnya tak panik pun sebab pengalaman saya memang bagi assignment student memang last minggu macam ni. Last minggu ke-13, ke-14 dan selalunya student boleh je buat. Tak sampai tarikh due date yang saya bagi tu. Dan mereka berjaya menghasilkan komik-komik yang sangat berkualiti ya. Derive, mereka betul-betul derive knowledge daripada yang you belajar dalam kelas ataupun secara teori tu dalam bentuk kartun yang very informative dan attractive. So jarang jarang kalau pelajar tu dia dapat markah rendah. Sebab memang sangat menarik lah dan sebab kita transform kan daripada knowledge kepada komik tu. So something yang you rasa you boleh berkarya, you boleh deliver your understanding in the form of real life. So nanti kita tengoklah dan saya akan announce dalam kumpulan masing-masing siapa kumpulan terbaik. Saya akan tunjukkan lah komik mana. Okay, so markahnya adalah 30 markah. So saya pada awal-awalnya memang saya dah berikanlah tajuk. Ada yang buat ethics, consumption, production, distribution, fiscal policy dan Islamic social finance. Okay, so the way you buat, kalau saya dah bagi, kalau you tengok dekat dalam My Guru, saya dah attach, saya dah bagi sampel. Okay, siapa kumpulan yang buat production ataupun consumption, you tak boleh ambil isu yang dah pelajar buat. Yang contoh yang saya dah bagi tu, sebab dalam consumption dengan production, there are so many issues. Be creative. Okay, so tak boleh lah orang tu buat pasal tu, you pun nak buat pasal tu. Alamak, tak canggih betul. Okay, so kalau tengok kat sini kan, so maksudnya you boleh bawa isu apa-apa isu yang berkaitan dengan topik you lah. Okay, yang berkaitan, tapi dia mesti current, dia relate dengan current issue. Contoh macam kalau consumption ni, contoh case ayam, kita nak consume ayam, contoh kan, ayam, tapi ayam tak ada, ayam mahal. So macam mana masyarakat reaction masyarakat terhadap limitation of supply tu macam mana? So you nak bertindak masyarakat from Islamic perspective ke daripada conventional perspective? So kalau conventional contohlah demam marah. Demam marah, mengamuk ke apa kan. Tapi kalau from Islamic tu maybe dia investigate. So what is going on? So maksudnya macam tu. Okay. Kemudian kan contoh kalau macam consumption, dia ada banyak issues kan. So satu issues, satu scene. So, maksudnya setiap kumpulan you kena bawa 2 scene lah. Faham tak? 2 scene maksudnya 2 issues. Tak susah pun sebab banyak issues. Especially siapa yang buat ethics kan. You boleh isu sincerity, honesty ke mungkin dekat dalam pejabat dia tak honest ambil duit orang ke apa ke. Contohlah dia pegawai tapi dia pecah amanah ke. Itu berkaitan dengan sincerity. Kemudian dia mungkin you nak buat responsibility toward family ke, toward society ke, boleh belaka. Okay. So, sebelum you buat, you kena decide dulu apa tema dia, apa isunya. Baru you boleh decide, okay orang ni buat isu apa, nak buat macam mana. Okay, kalau you tengok dekat dalam contoh tu, normally kita kena tengok balik rubrik lah kan. So kalau kita tengok rubrik, you mesti ada introduction part. So maksudnya takkan ada tiba-tiba konflik kan, mesti ada introduction sikit. Okay, kemudian baru you masuk kepada isu yang you nak bawa and then dia mesti ada conclusion. Conclusion must be, you kena write conclusion tu clearly. So kalau you tengok dekat dalam sampel, memang at the end of the session, each section tu ataupun each issues yang mereka ketengahkan ataupun discuss, ada conclusion dia. Barulah saya sebagai assessor ataupun penilai, saya barulah boleh nampak. So isu tu bermula daripada pengenalan,
Kemudian you discuss isunya tu, and then ada conclusion. Itu scene 1. Kemudian you pergi pula scene 2, ada introduction, ada orang kata nak buka langkah lah kan. So you cerita sikit macam mana. So you memang sangat boleh tengok lah, sangat digalakkan untuk tengok sampel yang diberikan. Okay, kita tengok submission guideline. You guna saja application storyboard. Okay, sebenarnya storyboard ni you kena bayar, tapi tak perlu pun. Dia sebab kalau you guna yang trial version saja, kalau tak silap saya berapa hari dah? 7 hari ke 3 hari ke? Okay, to be safe, untuk elakkan kena bayar, apa yang saya galakkan pelajar saya buat ialah, you tak perlu bayar tau, tak perlu. Sebab dia sebenarnya very simple, kita bukan nak buat yang complicated sangat, yang canggih, kita bukan kelas kesenian, bukan. Paling penting kita boleh transfer kita punya knowledge secara teori tu kepada komik. Okay, so maksudnya saya punya suggestion macam ni. Pada peringkat awal kan you kena tetapkan scene kan. Okay, you kena tetapkan scene, you discuss lah dengan kawan, you topik apa ataupun isu apa yang you nak ketengahkan, and then you conteng je. Selalunya yang previous semester, kawan-kawan you buat macam mana tau? Dia buat gambar orang lady je. Dia buat gambar orang lady tapi buatlah besar sikit. Saya mata dah 4 ni. Kadang-kadang you bagi sampel tu macam Allahu Akbar, kecil sangat. Susah saya nak baca. So buat tulis besar sikit, tulis dengan pensel pun tak jadi masalah. Dengan pen ke apa ke, you buat besar-besar sikit, and then you lakar, and then you buat je conversation antara individual A dengan individual B. So saya akan tengok, saya akan komen dan saya akan bagi feedback lah. Sama ada you kena bagi ke, tambah ke, apa ke. So bila once saya kata okay, baru you pilih kartun ke apa ke dekat dalam application storyboard. Maksudnya you dah ada dah bahan, you tinggal transfer je daripada yang you conteng-conteng tadi ke dalam storyboard, and then bila you dah siap, you transfer lah, you save benda tu dekat dalam you convert lah ataupun transfer komik tu dalam PDF file. So kalau you tengok kebanyakan pelajar dia akan hantar pada saya dalam bentuk PDF lah. Okay, kalau you explore storyboard tu, dia ada banyak sangat gambar, pilihan, plus semua kan. So you explore sikit. Okay, so maksudnya janganlah antara scene 1 dengan scene 2 tu gambarnya tu je. Yang dekat taman itu je lah. Allah hai. Be kreatif lah, bosan kan kita tengok. Walaupun 2 scene je, itu je gambar dekat taman tu lah. Macam tu lah, orang itu lah. Okay. Kemudian tak ada limitation of pages So sebenarnya kalau you buat komik ni sebenarnya lagi panjang adalah lebih baik. Sebab you berkebolehan untuk terangkan, huraikan, relate current issues tu dengan teori yang kita dah belajar. Okay, submission in My Guru. Due date dia adalah pada 17/7, 11 malam. Okay, nanti hanya ketua sahaja yang submit dekat dalam My Guru. Tapi group member, you kena check. So nanti ketua akan masukkan lah dia punya group member kan. Tapi you kena check. Kalau tak ada, nama you tak ada padahal you dah buat kan. So kalau you boleh check. Nama you dah ada ke belum dekat dalam sistem My Guru tu. So please let me know. Sebab last semester, we got problem kita ada masalah. Okay, group member ada 7 orang, 3 je yang masuk dalam sistem. Sedangkan memang ketua dah masukkan, dia tunjuk sistem saya dengan sistem ketua tu berbeza. Ketua kat dalam sistem dia dah masukkan ke 7-7, termasuk diri dia lah. Tapi dalam sistem saya hanya 3 orang saja. Yang tu yang kita kena check. Kalau you ada problem, please let me know lah. Okay, kemudian sebelum you buat, of course, you kena tengoklah rubrik apa yang diperlukan dekat dalam assessment komik ni. So bila you dah faham, saya perlukan ada part introductory, ada body, ada conclusion,
So you kena make sure all these component are fulfilled. Ada. Okay. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan komik ni? Ada nak tanya? Clear ke? Doktor, saya tanya. Okay. Kalau macam assignment 3 ni kami ambil gambar yang transparent background boleh? Transparent background maksudnya? Contoh kartun tu kan dekat browser kan ada pelbagai kartun kan. So kami akan select karakter yang kami akan masuk mengikut storyboard yang dah planning ikut skrip tu. Contoh macam budak pakai baju merah, lepas tu untuk yang kedua karakter yang pakai baju hijau ke. Tapi kami masukkan dalam PDF tu just as transparent lah. Dia macam ni, Amin. Kalau you pernah buka storyboard tak? Belum kan? Belum pernah tetapi dah buat lah dulu. Dia macam ada apa tak? Okay, kalau you buka storyboard tu, dia memang dah ada karakter dah dalam tu. Oh, dah ada siap. Dia ada karakter kartun. Okay, kerana ni kartun kan, ni kartun, saya benarkan yang kalau you kata nak buat kartun yang tak menutup aurat ke, yang ni ke, dia macam ni. Sebab you kena logik jugalah. You sekarang nak buat assignment ekonomi Islam, tak semestinya semua orang kena pakai tudung lah. Yang paling kelakarnya, ada student mata-mata ni ekonomi Islam, dia buat Indian perempuan India tapi pakai tudung. Saya tanya dia, ini tu India kan, nak buat India kan, kenapa pakai tudung? Sebab ini subjek ekonomi Islam. Aduh, parah. Tak payah, you berkarya je. So maksudnya kalau memang dia non-Muslim, so pilihlah gambar yang orang yang tak beragama Islam. So saya punya nasihat ialah sebelum you pilih transparent ke apa ke, you buka dulu storyboard, you jangan masukkan apa-apa dulu. You cuba tengok-tengok dulu. You tengok dulu sebab dekat dalam tu ada banyak karakter yang you boleh pilih. Saya pada personally lah, saya rasa tak perlu you cari daripada sumber yang luar sebab dalam tu pun saya rasa untuk assignment 3 ni dia sufficient. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Okey. Nak tanya ke Uzairi? Nur Aizi Uzairi. Saya dah tanya tadi tak? Oh, sama. Tak, tadi saya dah tanya yang pasal kereta. Tadi? Tadi tu saja yang tanya tadi tu yang berkaitan dengan bukan ni. Maksudnya kita kena pakai ni lah, pakai apa tu? Servis online lah, storyboard daripada internet. So jangan klik automatic. You ambil dekat dalam yang storyboard tu je. Tak payah susah-susah. Okay. Kalau you pilih orang tak handsome pun dalam tu kan karakter dia, kalau you pilih karakter orang tak handsome pun tak ada tolak makan. Paling penting adalah conversation atas tu. Sebab tu kalau conversation atas tu, you better check dengan saya dulu. Kalau tak cukup isi ke apa semua, saya akan komen. Yang you kena tambah baik. Selagi maksudnya tak memenuhi kriteria yang rubrik tu, saya minta you baikilah. Itu paling penting. Gambar as long as bersesuaian dengan scene ataupun issues yang you nak bangkitkan ataupun ketengahkan, dah should be okay dah. Sebab always remember, ini bukan kelas seni. Okay, ada lagi soalan berkaitan dengan assignment sebelum kita pergi final assessment? Tak ada? Okay, so kita straight away lah ya. Kita pergi kita punya final assessment. Final assessment ni sebenarnya mudah je. Sekejap ada student marah. Oh, doktor kata senang-senang padahal susah. Okay, sekejap. Saya buka sikit lah sekejap. Saya tunjukkan sikit. Ini assignment 3. Okey, boleh nampak Okay, ini adalah arahan untuk final assessment. Okay. So, final assessment ni you kena jawab semua. Semua soalan you kena jawab. You tak boleh pilih Kemudian you kena type lah. Bukan tulisan tangan sebab saya sangat khawatir kalau you buat tulisan tangan, kadang-kadang kalau tulisan you cantik molek okey lah.
Kalau tak cantik, kurang cantik, saya takut saya tak boleh baca dan tak boleh faham. Macam mana saya nak bagi markah? So you better type lah. Okay, semua jawapan nanti you kena masukkan dekat dalam My Guru. Tapi nanti dekat dalam My Guru, jangan confuse tau. Nanti ada bawa assignment tu, dia ada final assessment. Saya tak nak you masukkan dekat dalam final assessment tu. You masukkan je dekat dalam assignment, tapi memang ada specific folder yang saya namakan dia final assessment. Sebab saya tak boleh nak access yang final assessment yang bawah assignment tu. Kalau you tengok My Guru kan. So tak payah masukkan kat situ walaupun saya tahu you boleh nak access dalam tu. You masukkan dekat dalam assignment and then cari final assessment. Okay. Ini soft copy tau. Lepas you jawab, saya nak minta jasa baik you print out you punya answer tu and then post. Hantar pada saya dekat sini. Okay, untuk memudahkan urusan, okay, saya faham ada student yang dia duduk jauh sangat daripada pejabat pos. Ataupun susah nak cari printer ke apa kan. Saya benarkan untuk you share dengan mana-mana kawan yang you percaya, yang amanah lah. Janganlah dia dajal, dia mengkhianati you pula. You jawab ada 3 pages, dia bagi saya 2 pages je. Sebab tu saya nak semua orang hantar dekat dalam My Guru. Kalaulah ada, sebab saya akan saya akan check jawapan kan. Kalaulah ada lompong, tiba-tiba ayat tu tak berhenti sampai situ saja. Maksudnya ada seolah ada penyambungan kan. So saya akan refer pada yang soft copy dalam My Guru tu. Sebab tu saya minta you upload jawapan you dekat situ. Okay, so untuk memudahkan urusan, saya benarkan kalau you nak hantar dalam satu, apa kita panggil, satu sampul besar pos laju tu lah, katalah pos laju kan. Pos laju tu kalau you nak hantar jawapan untuk 3 orang pun tak apa, boleh. Boleh sekali-kali. Cuma contoh masa you duduk jauh kan, dekat luar bandar, kawan you duduk bandar. Kemudian you boleh minta dia printkan you punya jawapan, tapi you upload siap-siap. You minta dia printkan, so nanti you bayarlah dia sikit. Sebab you dah guna printer dia, kertas dia, dah guna perkhidmatan dia, minta tolong pergi hantar masuk sekali dalam you punya sampul, dia punya sampul. Boleh nak, kalau nak jimat boleh 3 orang pun boleh. So dengan syarat tak adalah you jawab 1 sampai 10 pages kan. Berpada lah. Okay. Kemudian tempoh untuk you jawab soalan tu 4 hari je. 18 Julai sampai 21 Julai. Sampai pukul 11 lah. Kemudian you kena upload jawapan you tu dekat dalam My Guru tu lah. Kemudian sepatutnya hari terakhir you post adalah pada 22 Julai, hari Jumaat. So maksudnya janganlah sampai, kalau you duduk Johor ke yang Jumaat cuti kan, maksudnya you pandai-pandai lah adjust. You dah siap, you hantar. Tak payah tunggu 22 Julai. Sebab saya nanti akan tengok hari tarikh, walaupun dia sampai minggu depan, saya akan tengok lah bila you post. So bila you hantar, you dah post tu kan ada simpanan you, bukti proof of posting tu, you ambil gambar ke, you scan ke, pulang you lah. Hantar juga dekat dalam assignment, cari button ataupun folder proof of posting, letak kat situ. So itu adalah sebagai bukti lah. Okay, kalaulah kata you share dengan kawan you kan, you share dengan kawan, katalah satu sampul envelope tu yang besar, katalah you share 3 orang. So maksudnya ketiga-tiga tu sepatutnya adalah tu. You minta lah pada kawan you. Okay, ni proof of posting. So maksudnya saya tahu you bertiga orang ni hantar pada satu sampul yang sama. Okay. For late submission, tiada ampun maaf ya. Bye-bye. So tak ada, no extra time will be given sebab you all pun faham lah. Sebab hari pertama kita final assessment tu kan raya kan. So saya punya subjek tu raya kedua. Minggu 1 week after raya tu lah. Raya kedua tak dah. Okay, kemudian ada masa lagi, masa yang pendek lah untuk saya masukkan markah lah apalah.
So kalau you lambat hantar memang mendatangkan masalah lah pada saya. Sebab tu takkan ada extra time lah yang akan diberikan sekiranya you lambat. So kan itu 4 hari kan, tu rasanya paling lama. Okay, paling lama dah sebab bila saya tengok subjek-subjek lain sekejap je ada yang sehari, 2 hari, ada yang jam pun. Ni kira ekonomi Islam ni baiklah, supaya konon lah. Supaya you ada masa yang mencukupi untuk berkarya dan jawab soalan saya dengan penuh ketenangan. Okay, kalau siapa-siapa yang duduk di Tanjung Malim tak perlu post. You boleh pergi dekat blok 10, tak perlu tunggu saya pun. You pergi dekat bawah tu, dekat bilik surat, you dekat bila you sampai dekat blok 10 tu kan. So you terus, lepas tu you ambil belah kanan. Kan bawah tu kan ada bilik kuliah kan. You jalan depan sikit ada bilik surat. Dalam bilik surat tu you cari pigeonhole saya, tempat surat saya punya. And then you masukkan dalam tu. Sebelum you masukkan, you ambil gambar. Itu adalah bukti proof of posting. You ambil gambar, you letaklah dekat dalam proof of posting tu. So saya tahulah you hantar by hand. So sekarang ni kan zaman semua ambil gambar. Nak makan ke nak siap masak ke apa semua ambil gambar kan. Ni apa lagi hantar final assessment. Mesti semua nak bukti. So you ambil gambar dan kalau boleh, kalau ni you maklumkanlah pada saya. Saya akan ambil bukti. Okay. Berkaitan dengan topik, saya tak share kan kat depan ni. Okay. Sebenarnya hanya ada 3 soalan saja. Senang je. Dapat A belaka semua ni. Okay. Soalan pertama. Doktor jawab direct je kan? Apa dia? Jawab direct je soalan, tak perlu introduction dengan conclusion. Oh tak ada. Yang introduction conclusion tu itu assignment. Okay. Kalau final assessment you straight away. Kalau saya minta 5 point lah you bagi. Tapi kalau you rajin nak bagi introduction sikit ke apa ke, tak berdosa lah, tak salah, boleh. Cuma saya tak ambil kira lah, tak ada markah. Lain kan, kalau assignment, introduction dengan conclusion tu ada markah. Sebab it's a part of kita kata dalam rubrik lah, masih dalam rubrik kan. Okay, kalau you masih ingat, you berjaya most of you berjaya jawab soalan assignment dengan sangat baik. Bila saya bagi kajian kes kan, dia lebih kurang macam tu. Saya bagi newspaper cutting. This one is the real. Maksudnya kejadian ni memang betul-betul berlaku. Kalau you tengok, you copy paste, you cari dalam internet ke apa, memang ini kejadian sebenar lah. Okay, cuma you kena nilai, you kena buat assessment berdasarkan teori yang you dah belajar dalam ekonomi Islam lah. Okay, so topik untuk soalan nombor 1 adalah production. Itu assignment you buat apa? Production ke consumption? Lebih kurang macam tu lah. The way you nak jawab macam tu. Tapi kalau kat sini, kalau saya tanya, saya kata bagi 5 argument kan? So you bagi 5 straight away, bagi 5 argument dan tolong buat dengan jelas nombor 1 apa, nombor 2 apa. You jangan selebar-lebar sepanjang-panjangnya tak ada nombor. Sebab kadang-kadang saya susah, bila saya susah, nak cari point tu yang mana satu ni panjang melebar, tak ada nombor apa semua kan. Saya tak suka. Susah. Sebab saya takut, saya khawatir, saya sangat khawatir kalau you tak bubur nombor. Sebab saya takut, saya baca macam you nak tulis satu je isi, you nak hurai lagi. Padahal itu dah masuk isi you yang kedua. Jadi the best way, you bagi, kalau you kata point nombor 1, you tulis nombor 1. A ke apa ke, A, B ke apa kan. At least saya tahu, okay ni point nombor 1 dia. Ni point nombor 2. So saya tak mudah nak menghilangkan markah you all. Instead of buat, panjang berjela sampai 3 pages. Saya bold isi penting boleh kan? Bold point. Macam mana? Saya bold. Boleh. Saya suka. Sebab kan saya sangat takut sebenarnya, sebab saya sangat takut, aku saya risau kalau you buat panjang sangat tak ada nombor lah apa semua, saya takut saya terlepas pandang.
Dan bila saya terlepas pandang ataupun yang saya faham, you buat satu point je, you hurai panjang-panjang. So you akan dapat markah sikit lah. So itu kerisauan saya lah. So adalah lebih baik buat satu apa, dua apa, tiga apa. Satu contohlah you buat, dia ingat tak you jawab masa buat assignment tu kan? Macam tu lah. Satu you kata sudut kebersihan. So you hurai. So Islam cakap kebersihan ni perlu dijaga. Ni bla 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 bla. So dalam petikan ataupun newspaper cutting ni, maksudnya pengusaha dia tak jaga kebersihan dia. Dan ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Sebabnya kalau tak jaga kebersihan, dia secara tak langsung akan menjejas mudah ataupun memberi kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Macam tu. This the way lah. Macam mana you nak huraikan, nak relate. You mesti relate dengan newspaper cutting yang saya bagi. You tengok balik the way you answer assignment number 1. Very excellent. Semua orang almost semua orang. Sangat bagus. Okay. Itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Ini tajuk apa ni? Ini tajuk distribution. Dia boleh baca lah. Ini tajuk distribution. Kemudian soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dia berkaitan dengan zakat. Okey. So saya sukalah saya nak cakap. Okey. Kan ada 3 soalan. Soalan pertama 10 markah. Soalan kedua 10 markah. Soalan ketiga 20 markah. So kalau saya tulis 20 markah, you mesti tahu saya nak 10 point. Sebab tu saya bagi 4 hari. Memang berasak lah you nak pilih, nak fikir kan. Sebab saya nak 10 point yang berbeza. Okay, kebanyakan pelajar, ini my experience lah. Kebanyakan pelajar, they take for granted. Sebab soalan berkaitan dengan zakat, senang doktor. Pejam mata, tak buka-buka pun saya boleh jawab. Maksudnya dia kebanyakan pelajar nombor 1 dia buat punya banyak padahal markah 10 markah je. Excellent dia jawab. Memang tak tahu saya macam mana nak cari nak potong markah budak ni, tak boleh. So saya terpaksa rela bagi 10 markah. Sampai soalan nombor 2, okey lah, adalah poin-poin yang tak berapa nak cantik dia explain, katalah dapat 7 markah. Okey. Bila sampai soalan ketiga paling banyak markah tau. Tapi dia buat halal-halai. Nampak kan 20 markah, dia bagi saya 5 je point. What do you expect? Aduh, sakit otak saya fikir. Apa yang dia faham kan? So, sebab sistem saya, kalau 10 markah, satu point tu 2. So, you kena memang at least kena 10 point at least. So kalau you boleh come out dengan more than 10 is better. Dengan together with the explanation. So selalu student buang markah pada soalan yang ketiga. So tapi soalan tu setiap semester normally saya tukar lah. Kadang saya tanya berkaitan dengan wakaf, kadang zakat tapi isu dia berbeza-beza. Student selalu membazir markah pada soalan yang banyak markah tu. Dia take for granted. Membantai. Saya tak nak sebab kalau boleh semua orang kalau saya dipersoalkan tentang dapat dalam ekonomi Islam sebab saya ada bukti yang sangat kukuh you all punya performance daripada assignment 1 to 3 sampai tapi kalau you yang tak bantu dia sebab saya tahu ada subjek yang you rasa nak score sebenarnya. You ikut je apa yang saya cakap. Okay, so far, do you have any question? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Faham lah ke? Okay, untuk kumpulan C, you ada satu lagi kelas tau. Ada tajuk yang you boleh kita perlu tulis kutipan tak daripada bahan rujukan kita ataupun tak perlu tulis? Pada? Kutipan. Maksud dia tu kita nak kena tulis rujukan tak? Rujukan
Oh rujukan, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu rujukan. Tapi kalau you rasa, sebab ini bukan assignment. You nak bagi tahu saya you dapat maklumat tu daripada mana. Sebab ini kan soalan. Soalan ni selalunya selalunya saya menguji you punya understanding. What do you think? So dia sepatutnya datang daripada you punya understanding lah. You boleh baca daripada sumber yang pelbagai. Boleh baca, you boleh tengok current situation, practice, the real practice, especially in Malaysia economy, boleh. Tapi tak perlu nyatakan sumber-sumber tu. You straight away dengan jawapan-jawapan you. Okay, lagi soalan? Excited nak jawab soalan final. Bagus. Okay, lagi soalan? Tak ada? Faham dah kan? Okay, untuk A, E, B. Dah tak ada kelas dah tak ada kelas. Untuk C, esok you ada satu kelas lagi sebab yang tajuk tu semua orang dah cover, you belum cover lagi. Okay, so insyaAllah esok ada kelas, last kelas lah tu. Okay, di kesempatan ni, sebab kita dah kira dah habis kelas lah kecuali yang group C tadi kan. Saya dengan rasa rendah diri, saya memohon maaf kalau selama kita bersama ni ada perkataan saya yang mengguris hati, kecil hati, sedih, jadi marah, saya mohon maaf. So kalau ada apa-apa maksudnya yang saya belum settle, yang you rasa you perlu settle, you bagi tahu saya lah. Kok saya ada janji apa-apa ke, nak ni saya tak bagi lagi ke apa semua. So boleh minta pada saya lah. Kemudian saya sangat harap, saya sangat saya macam mana saya sangat memang penuh harap lah you boleh guna ilmu yang you dapat daripada kelas ekonomi Islam ni untuk kehidupan you yang mendatang. Mudah-mudahan you hidup dengan cara Islam, especially for those who are Muslim. So kehidupan you terus diberkati dan terus berkembang lah. Kemudian kalau you dah ada pendapatan, you ingatlah saya untuk bayar zakat untuk melunaskan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita yang lepas ni dah tak ada dah orang nak ingatkan. Kecuali you attend kelas, mana-mana kelas, you dengar ceramah, it's good lah. Okay. Kalau you memang dalam bidang ekonomi Islam, okay lah. Kalau saya bimbang yang bukan dalam bidang ekonomi Islam ni. Walaupun you menceburi bidang yang bukan dalam ekonomi Islam, tapi tanggungjawab tu ada yang mesti dilaksanakan lah. Okay. Yang tu yang saya nak ingatkan, sungguh-sungguh saya nak ingatkan. Kemudian apa yang you dapat daripada kelas saya yang boleh digunakan dalam ilmu untuk jalani kehidupan tu, saya harap you pegang elok-elok. Kalau boleh tambah lagi lah, tambah lagi supaya apa yang kita buat tu memang mengikut seperti mana yang Islam mahu ataupun yang Islam ajarkan. Okay, kalau dari pihak saya tak ada, saya happy mengajar you all ke empat group. Saya tak ada masalah dengan mana-mana student. Saya tak ada nak tak suka ke apa ke, tak ada. I'm so happy dengan kita kata peraturan Allah ataupun percaturan Allah yang menemukan walaupun kita hanya jumpa ataupun belajar secara online macam ni, memang tak ada rezeki kita lah semestinya untuk jumpa face to face. InsyaAllah ada rezeki, keadaan stabil, next semester baru bersempatan lah ataupun baru dapat peluang untuk face to face. Walaupun saya dah tak ajar you all, kalau you all jumpa saya ke, saya almost welcome lah, datang je. Kalau you ada problem ke apa ke, boleh datanglah dekat office saya. So ataupun you boleh kata je, doktor saya last semester belajar doktor walaupun online kan. So notice lah, okay. Rupanya kita pernah belajar ataupun kita pernah bersama lah. Okay, so saya mohon maaf, zahir batin saya doakan semua orang terus maju, terus berjaya, tak terhenti setakat ni saja dulu. Saya doakan kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalau sedang siapa-siapa yang menghadapi kesukaran, mudah-mudahan Allah membuka jalan untuk kemudahan. Dan saya terus doakan mudah-mudahan you habis je, you terus dapat kerja, you terus ada jodoh.
kemudian you punya kehidupan bertambah baik dan terus berjaya dunia akhirat, supaya doa saya dan harapan saya pada Tuhan, supaya kenapa saya sungguh-sungguh berdoa supaya apa rezeki yang Tuhan bagi pada you bagi balik pada masyarakat, tanda kesyukuran kita pada semua nikmat yang Allah bagi. Sebab tu saya sungguh-sungguh doa dengan Tuhan. Mudah-mudahan semua anak murid saya, semua student saya terus berkembang, terus habis je dapat kerja, habis je ada jodoh, habis je terus ni lah dapat perkara-perkara yang baik, supaya dengan pemberian ataupun rezeki yang Allah bagi tu dia boleh menyumbang semula kepada masyarakat dan keluarga. Amin. Okay. So rasanya kita berhenti sampai sini saja dulu. I'm so happy. Alhamdulillah. Terima kasih atas pengalaman ni. Cuma saya ada sedikit terkilan dan sedih lah sebab kita tak dapat face to face. Tu je. Yang lain saya happy lah. So terima kasih atas komitmen yang diberikan selama saya mengajar. Tak pernah jadi masalah. Saya tanya semua orang diam je kan. Walaupun kadang-kadang you tulis kan. At least you respond lah pada saya punya soalan tu lah apa semua kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita berhenti sampai sini saja dulu. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Thank you, Doktor.